Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal dalam kitab dia Muqaddimatul Hadramiyah, sehinggalah perkataan dia babu kaifiyati salatil khauf, bab pada menyatakan cara sembahyang khauf, sembahyang ketika takut. Bab pada menyatakan cara kaifiyat lagu mana kita nak sembahyang ketika berada dalam keadaan takut. Takut ini sama ada jiwa, nyawa dan harta, ataupun apa-apa yang mengancam keselamatan kita. Maka lagu mana cara kita nak semaya dalam keadaan ketakutan macam tu. Nah, kita dikejar oleh musuh, kita dikejar oleh binatang yang berbahaya, ataupun sebagainya, ataupun peperangan. Maka lagu mana kau cara nak sembahyang? Ni cara sembahyang fardu lah. Sembahyang fardu, sembahyang sunat tu longgar lagi. Sembahyang fardu pun diberi kelonggaran ketika keadaan takut. Katanya pengarang izal tahamal qitalul mubahu, apabila berkecamuklah, bertembung peperangan yang harus, iaitu berlaku peperangan. Orang zaman dulu perang dah. Orang zaman dulu ni tentera musuh, ni tentera Islam misalnya. Maka tak perang lagi. Misalnya. Ya keadaan ni musuh ni banyak. Kadang-kadang ketika berperang ni musuh beradab dengan kita. Ni musuh, ni kita beradab dengan musuh. Kadang-kadang kita berada di pihak kiblat. Ni kiblat, kita menghadap kepada kiblat, musuh duduk sebelah belakang. Kadang-kadang musuh duduk sebelah kiblat menghadap dengan kita. Sama sudahlah kita nak semaya menghadap kiblat dah. Kadang-kadang musuh duduk sebelah kanan, kadang-kadang musuh duduk sebelah kiri, kadang-kadang musuh duduk belakang kiblat. Apa dia kita nak buat? Maka apabila berkecamuk perang, bertembung dah perang, berarti musuh dengan kita ni dah gomo dah, bergocoh dah. So keadaan awishtadal khauf, ataupun terlalu takut. Terlalu takut ataupun bimbang, seperti tidak berlaku perang lagi tetapi keadaan musuh membahayakan kita, seperti musuh dah hampir dengan kita, ataupun musuh duduk sebelah kanan kau apa dia sedang memerhatikan kita. Maka hak ni bahaya dipanggil. Au haraba harban mubahan, ataupun lari ia sebagai lari yang harus, min habsin kerana takut di penjara. Pertama ketika berkecamuk perang, kedua ketika keadaan takut, ketiga ketika lari daripada kena tawar. Kalau saya tak lari, saya di penjara, saya diigat oleh orang dengan secara zalim lah.
Au aduwin, ataupun lari daripada musuh. Perang dengan musuh, musuh kejar kita lari. Au sabu'in, ataupun lari kerana dikejar oleh binatang yang buas. Dikejar oleh singa, dikejar oleh rimau, dikejar oleh seladar, dikejar oleh babi tunggal, apa dia? Au sailin, ataupun dikejar oleh sail. Sail ni banjir. Ombak apa dia? Sail dipanggil. Sail ni maknanya banjir. Kita duk tengah semaya, kabar-kabar air naik. Sudah. Nampak tsunami kau mari. Kita duk tengah semaya, kabar-kabar tsunami mari kau ni. Ataupun mari kau belakang, mari kau depan. Lagu mana kita duk semaya? Duk kerah lagu tu kau, nak kekal keadaan dia kau lagu mana? Wujud sail. Tsunami kau mari deh. Au zabba zaliman amalihi, ataupun ada orang zalim nak menghancur, nak midasa ke harta dia dan seumpamanya. Ni contoh-contoh bagi keadaan kita tengah semaya ataupun nak semaya, keadaan tengah tak aman. Seperti ketika berlaku tsunami, diambak, dikejar oleh benda-benda bisa. Gapo dia buat? Gapo dia kita nak semaya lagu mana? Uzira fi tarkil kiblah. Pertama, kalau kita semaya ataupun nak semaya, diuzurkan daripada menghadap kiblat. Pertama, kalau berlaku keadaan lagu ni, gapo dia? Diuzurkan kita daripada menghadap kiblat. Tak payah menghadap kiblat dah. Misalnya tsunami mari kok ni. Sudah. Kita dak menghadap kiblat mari kok ni, sudah. Tsunami mari kok ni. Kita dak kerah lagu tu kok. Tak perlu lagi menghadap kiblat, paling kok belakang, hongga sederah-derahnya. Rimau gajah mari kok ni. Maka kita nak kerah lagu tu. Ke patah ke, kau undur kok belakang, hongga kok belakang. Berok hongga kok belakang. Tak leh. Kena hongga paling belakang. Tak dibenarkan daripada menghadap kiblat. So, pertama berarti tak wajib menghadap kiblat pada masa tu sebab dalam keadaan bahaya. Kedua, dimaafkan kasratul af'al, buat benda-benda gerakan yang banyak. Misalnya rimau nak mari, sodoh, merau terkekal kau ni. Pertama, lari, paling daripada kiblat. So, dibenarkan. Kedua, gerakan yang banyak. Ukah pokok, berok. Ikat tali lah, apa dia, sama. Gerak banyak. Gerakan yang banyak, okey, dimaafkan. Ataupun skabah. Naik bah apa semua. Tu gerakan yang banyak. Ataupun naik motor, gatih basikal, apa dia, maka dibenarkan gerakan yang banyak, sembahyang kita tak batal lagi. Pertama, dibenarkan meninggalkan daripada menghadap kiblat. Kedua, boleh bergerak yang banyak. Warukub, dan boleh naik kenderaan, naik binatang, naik gajah, naik rimau, kau naik apa dia. Misalnya kita pergi rimau juga. Ni takut ke rimau. Dia naik rimau juga. Boleh dia naik kenderaan, naik basikal, naik motor, naik gapo, tak batal sembahyang dia. Kita mengaji dah sembahyang fardu wajib kena turun daripada kenderaan, tidak sah sembahyang di atas kenderaan kalau sembahyang fardu, kecuali nak hormat waktu sahaja deh. Wal imai birruku wasujud akhfadu, dan beri isyarat bagi rokok dan sujud lebih rendah. Maka nak rokok lagu mana? Tengah duk lari sani. Wasjud waqtari Allahu akbar. Buat isyarat lagu tu. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, subhanallahi wa bihamdihi. Nama buat isyarat sahaja. Ketika rokok dan sujud buat isyarat dengan kepala kau, dengan mata kau, apa dia boleh. Dan sujud ni kalau boleh mampu buat lebih rendah, kena buat wajib kena lebih rendah. Misalnya rokok lagu ni sikit, sujud kena lebih sikit. Nampak boleh tengok kali atas tu lagi. Nampak boleh. Wala yu'zaru fi siyah, tetapi tidak dibenarkan bertepik melolong minta tolong. Bila-bila unggah, help me, tolong saya, comengan. Nama semua tu tak boleh sebab berkecek. Tolonglah hamba, batal sembahyang. Tak boleh lagu tu. Ketika perang, naik seh, pergi pedang.
Tak boleh. Batal sembahyang sebab suara. Kerana suara tak perlu ketika nak menyelamatkan keadaan. Tak ada penting pun suara. Sebab tu tidak diuzurkan bertepik mengeluarkan suara. Waktu cara sembahyang. Pas lagu mana nak sembahyang? Sembahyanglah cara kita mampu ketika perang dah gini. Perang dah perang apa semua ataupun keadaan. Ada pendapat ada satu masalah. Masalah kita tengah sembahyang. Kita tengah sembahyang, Allah Akbar. Kita pun letaklah beg duit kita depan kita. Ataupun kita letaklah selipar. Selipar beg ke stok ke selipar harga mahal lah. Harga dia 500,000. Beg duit pun ada piti 1,5 juta dalam beg duit tu. Tiba-tiba tengah nak sembahyang ada orang mari curi beg kita ataupun kasut kita ke apa dia awak lari. Maka lagu mana kita? Boleh ke tak kita mengejar pencuri saat ni? Lari daripada kiblat unggal ke apa dia? Boleh ke tak dibenar ke tak? Khilaf di antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Ada kata dibenarkan juga mengejar pencuri. Mengejar pencuri. Masuk dalam kategori syiddatul khauf juga. Sembahyang ketika tidak aman. Boleh kita lari. Maka apabila kita ambil, apabila pencuri itu pekung dah beg kita, selipar kita, maka wajib kita berhenti tiba-tiba dan menghadap kiblat. Ada pendapat kata tak boleh. Tak boleh kejar pencuri. Kalau kita kejar pencuri, hukum dia batal sembahyang kita. Hukum dia kalau kita kejar pencuri, batal sembahyang kita. Ada pendapat kata boleh. Kerana apa? Kerana syiddatul khauf ini kita lari daripada musuh, bukan kita kejar musuh. Kalau kita kejar musuh ni kita pergi cari pasar membelakangi kiblat gerak. Tapi kalau musuh kejar kita ataupun kita dikejar oleh binatang ke, hak tu tak apa. Sepakat kata boleh. Tetapi kalau kita kejar pencuri boleh ke tak? Ada pendapat kata boleh dan tidak membatalkan sembahyang. Jadi kalau kita dah tengah sembahyang, tengah rokok, kabar-kabar orang ambil selipar kita ke apa dia, boleh kita ambil kejar pegang semula selipar kita, ambil senjah dengan dia, berhenti semula, okey rokok molek semula, boleh. Batal ke tak gerakan saat ni? Tidak batal. Khilaf di antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Faslun fil libas. Pasal pada menyatakan pakaian. Pakaian yang halal dipakai dan pakaian yang tidak boleh dipakai. Pakaian yang dibenarkan oleh syarak, yakni kalau kita pakai tidak berdosa. Kedua, pakaian yang kalau kita pakai jadi berdosa. Sekalipun kita beli dengan duit kita sendiri, kita tak curi, tetapi pakaian itu tidak boleh dipakai. Apa dia? Yahrumul hariru wal qazzu lizakari al-balighi illa li daruratin aw hajatin kajarabin aw hikkatin aw qamlin. Haram memakai sutra yang sudah masuk, yang sudah jadi baju, sutra halus. Harir, sutra halus. Sutra ni mahalah, bukan sutra asli dah. Asli tidak ada sebagai campuran. Sutra ni kain yang sangat lembut dan halus, sehingga kalau orang pakai sutra ini seolah-olah kita tidak berpakaian kerana terlalu ringannya sutra ni dan terlalu lembutnya dia punya jirim dia. Kedua, qazzu, sutra kasar ataupun sutra yang diambil daripada ulat yang mati. Ada kata yang diambil daripada ulat yang hidup. Tak apa penting. Harir dengan qazzu ni semua jenis sutra. Sutra kasar ataupun sutra halus. Sutra ni mahal lah harganya. Lizakari, haram bagi lelaki. Perempuan boleh pakai sutra? Boleh. Pakailah dia nak pakai sutra, kerana tidak ada larangan daripada syarak, dan pakaian sutra sesuai untuk perempuan dengan kehalusan dia, sesuai dengan manakala lelaki Nabi larang. Al-balighi, yang sudah balik. Kalau anak kita masih belum balik, kecil, maka boleh pakai sutra? Boleh, kerana tidak ada hukum syarak haram dan berdosa tidak ada lagi.
maka boleh dia pakai. Tetapi apabila sudah balik, lelaki tidak dibenarkan memakai sutera. Kerana satu kali Nabi letak emas dengan sutera di hadapan dia, maka dia berkata, kedua-dua benda ini, emas dan sutera, diharamkan bagi lelaki daripada orang mukmin dan halal bagi perempuan-perempuan mukminat. Lagu tu. Illa, kecuali, yakni boleh dipakai pakaian sutera itu oleh lelaki lidaruratin, kerana terlalu terdesak, terpaksa pakai. Ikutlah, terpaksa pakai. Misalnya nak tutup aurat ke, di hadapan gapo dia ke, nak semaya ke, terpaksa ke, lidaruratin, kerana darurat, terpaksa pakai. Au hajatin, ataupun bukan darurat sangat, bukan terdesak sangat, tetapi kerana ada hajat, ada keperluan. Keperluan ni, hajat ini lebih rendah daripada darurat. Darurat ni kalau tidak ada sutera tu, boleh kata mengancam nyawa dia lah, gapo keselamatan dia. Kalau hajat, tak apa. Kalau dia tak pakai pun tidak kau mati, tak jadi mati, tapi ada sebab-sebab dia, seperti sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab kesihatan ko. Kajarobin, seperti penyakit gatal. Seorang lelaki kalau pakai baju biasa, kain nilon ko, kain gapo dia, kadang-kadang setengah lelaki dia tak boleh, alergi. Pakai kulit dia menjadi gatal, berpeluh ko gapo, maka dia pakai kain sutera kerana tak siwi kena nyakit gatal, terlalu gatal ko. Maka dibenarkan. Seorang sahabat nama Abdul Rahman bin Auf minta kebenaran daripada Nabi untuk memakai sutera kerana sebabnya kulit dia tu gatal kalau pakai pakaian lain. Maka Nabi beri kepada dia kelonggaran untuk pakai. Maka ulama mengambil hukum boleh kita pakai sutera jika ada sebab seperti gatal. Jarabing, seperti kudis. Jarab ni kudis kau apa dia? Penyakit alergik kau apa? Au hikatin, ataupun gatal. Hikah ni gatal. Jarab ni kudis kau apa dia, penyakit kulit lah, penyakit kulit. Hikah ni gatal. Setengah orang pakai pakaian nilon kau apa dia akan gatal, maka boleh dia pakai sutera kerana atas sebab kesihatan dia. Au komlin, ataupun kutu. Setengah pakaian itu cepat dihinggapi oleh kutu. Celah-celah ni ada kutu. Kutu-kutu ya, kalau kita pakai pakaian tu ya jadi gatal. Maka sutera ni kerana terlalu halus dia, maka kutu tak pernah hinggap di pakaian sutera. Maka orang pakai sutera tu tidak ada kutu misalnya, jadi tubuh dia tidak gatal ke apa dia, maka dibenarkan oleh syarak. Wa yahillul murakkabu min haririn wa ghairihi inistawaya fil wazan. Dan halal murakkabu, pakaian yang digabung, yang dicampur daripada harir, daripada sutera dan selain daripada sutera. Ambil sutera 50% campur dengan cotton. Cotton ni kain kapas. Cottonun ni maknanya bahasa Arab kapas. Bahasa Inggeris panggil cotton. Kain cotton ni campur dengan kain sutera. 50%, maka jadilah nama kain Jacob misalnya, ataupun kain gapo dia gapo, maka dibenarkan pakai jika bersama wazan 50-50. Kalau lebih tak boleh, dia kena sama. Kalau kurang tak boleh lah, dia kena paling kurangnya, paling banyaknya 50% campur sutera, lebih tak boleh. Wa ilbasus sabil al-harira, dan halal hukumnya mempakaikan budak lelaki dengan sutera. Kita sebut dah, kalau lelaki dewasa hukum dia haram. Tetapi kalau budak kecil kita pakai ke sutera, pakai baju sutera kau apa dia, kain lapin sutera kau, maka dibenarkan. Wa huliyaz zahab wal fiddah, dan perhiasan budak lelaki pakai sutera
pakai gelar emas dan gelar perak. Boleh. Ketika kecil boleh. Tetapi apabila besar tak boleh pakai sutera, gelar emas dan gelar perak tak boleh. Sebab tu kita tengok setengah tok guru kalau belah mulut dia ambil cincin emas, cincin perak. Untuk budak lelaki pun cincin emas, cincin perak kerana masih lagi kecil. Halal hukum dia guna ke cincin emas, cincin perak sekalipun untuk belah mulut. Tetapi apa ada setengah tok guru tidak guna bagi lelaki cincin emas, cincin perak saja. Cincin perak. Jadi lelaki boleh pakai perak. Amo sebut sekali dengan mah. Mah saja tidak dibenarkan bagi lelaki, emas dengan sutera. Perak dibenarkan bagi lelaki. Wal hariru dil Ka'bah, dan halal kita pakai ke sutera pada Kaabah. Tu Kaabah tu. Kelambu Kaabah tu dibuat daripada kain sutera yang jenis kasar. Kain sutera qazung tu, kain sutera kasar. Maka dibenarkan untuk buat kelambu Kaabah. Bukan manusia pakai kelambu Kaabah. Wa tatrifun mu'tadun. Wa tatrifun, dan tatrif ni gini. Lengan baju dia ada corok lengan baju ni. Kalau kita panggil gapo dia panggil? Tebuk lubang ni gapo panggil? Main tekak macam tekak dia ni. Maka tekak dibenarkan sekadar adat dia panggil. Sulai, macam sulai ujung lengan. Maka dibenarkan atas jalan adat. Lagu mana? Biasa pakai hujung jari 4 jari ni, ujung jari ujung lengan ni biasa ada sulame, maka dibenarkan. Sulai sini sikit, sulai sini sikit, tu sahaja dibenarkan. Tatrifung dalam lebih kurang 4 jari. Qadar panjang dia lebih kurang lebar 4 jari. Wa tatrizun wa tarqi'un qadra 4 asabi', dan tatriz wa tarqi'. Nama rokok ni tanpa, tatriz ni hok tebuk tu. Semua jenis bentuk sulai belaka. Ada bentuk bunga tak tembuh, kita panggil sulai. Bunga timbul macam tu. Ada dipanggil tekak, hok jenis ada cocok-cocok hok bentuk lubang bunga, bentuk bunga-bunga gitu. Ataupun tampalan, baju carik kita tapar dengan sutera. Dibenarkan qadar mana? Qadar 4 jarinya. 4 jari dah. 4 jari lebar dia dah. Lebih kurang 4 jari lah. Tu besar dah tu. Jangan lebih daripada 4 jari, hukum dia hasyun. Wa hasyun, dan wa khiyatun bihi. Dan hasyun. Hasyun ni baju sebelah dalam dah. Ada kata baju sebelah dalam. Ada kata hasyun ni baju 2 lapis kita sumbat benda macam baju sweater lagu tu. Hok sebelah dalam dia tu nak suruh nampak tebal, kita bubuh sutera dalam tu. Tak apa. Hasyun dipanggil. Wa khiyatatun, guna benang sutera boleh dibenarkan guna. Wa khaitu subhah, dan jaline tasbih. Tasbih kita benang dia tu, tempat kita buat cucuk tasbih tu guna benang tu, guna benang sutera. Boleh ke tak? Boleh. Khaitu subhah, benang sutera untuk subhah tasbih dibenarkan. Wal julusu alaihi fauqa ha'il, dan kita duduk di atas sutera, di atas penghala. Lagu mana? Kita ambil satu kain sutera letak, dan kita letak kain lain, kita duduk. Halal ke tak? Halal. Maknanya kita lapis dengan kain sutera di bawah, atas tu kain biasa. Lepas tu kita duduk, hukum dia halal. Jangan duduk direct gitu. Kena lapis dengan benda lain, maka hukum dia halal. Wa yahrumu 'ala ar-rajuli mu'za'far wal mu'asfar. Maka haram bagi lelaki kain yang diceluk dengan muza'far, iaitu diceluk dengan za'faran ataupun kumkuma, ataupun dipanggil apa dia? Hok warna merah tu?
saffron. Hok merah tu dah. Hok kita bubuh dalam air ataupun buat nasi tu jadi merah, jadi kuning. Buat nasi arak tu dah. Maka haram lelaki memakai pakaian yang dicelup dengan za'faron. Za'faron ambil bubuh dalam air, dia akan jadi kuning air. Kita ambil baju kita celup dengan za'faron, kita pakai lelaki. Haram hukum dia. Kenapa haram? Kerana za'faron ini perhiasan perempuan bagi bangsa Arab. Bagi orang Arab, za'faron ini adalah perhiasan perempuan. Kalau lelaki pakai serupa dengan perempuan. Dan bau za'faron bagi orang Arab menaikkan nafsu syahwat. Maka orang nak nikah, kalau orang Arab, bilik tidur dia akan direnjis dengan bau za'faron. Kata dia, kalau malam pertama akan direnjis dengan za'faron. Nah, supaya apa? Supaya naik nafsu. Nah, maka kalau lelaki pakai za'faron, sama ada untuk celup pakaian ataupun bau dia, maka hukum haram kerana manusia akan jadi naik nafsu kerana bau za'faron. Nah, bagi kita orang Melayu, za'faron ni tak memberi kesan apa-apa, tak tahulah, bukan taste kita. Nah, bukan cita rasa kita bau. Maka boleh kalau tidak za'faron ini. Maka ulama kata sekalipun tidak ada nafsu kau apa dia, tetapi Nabi larang. Hadis Nabi larang seorang sahabat pakai za'faron. Maka Nabi larang dan Nabi tak suka. Maka ulama kata haram, ada kata makruh. Hak muktamad kata haram juga sekalipun tidak ada naik nafsu. Wal mu'asfar, dan pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Oh, betul hari ni hamba pakai baju warna kuning. Haram ke tak? Kuning lagu ni tak apa. Kuning lagu ni tak apa. Ada orang kata sunnah baju warna kuning cair. Mana kalau kuning macam tok ca tahu? Kuning macam tok ca. Kuning tok ca tu lah. Kuning terang ke apa dia? Kuning. Nah, nak macam orang lagu tu, maka hukum dia haram. Kerana apa? Kuning itu warna bagi perempuan, masuk dalam kategori tasyabuh dengan perempuan. Nah, kuning tu. Asfar dipanggil. Dia kata selagi mana ada bau dia, maka hukum dia seperti harir, seperti sutra. Maknanya haram pakai, ada bau. Sekalipun tidak ada bau dah. Tak bau dah. Za'faron ni tak bau dah. Warna dia ada lagi. Sekalipun bau dia tidak ada, tetapi warna dia ada, tak boleh pakai juga. Khilaf lah. Muktamad kata haram. Wa yusannu takhatum bil fiddah, dan sunat bercincin, yakni memakai cincin bagi lelaki bil fiddah lirrajuli, dengan fiddah yakni perak bagi lelaki. Sunat pakai cincin, pakai cincin perak bagi lelaki. Asalnya cincin ini perhiasan perempuan, tetapi apabila Rasulullah pakai cincin, maka dibenarkan bagi lelaki memakai cincin atas dasar sunnah mengikut Nabi. Maka pakai cincin jadi sunnah dah pula. Cincin ke apa dia? Cincin perak dah. Cincin besi, cincin kayu, cincin terah, cincin ke apa? Hukum dia makruh. Cincin mesti kena buat perak. Apa maksud cincin? Ni cincin dia ni. Ni. Ni cincin ni. Ni panggil cincin dia. Ni warna hitam ni dia panggil permata dia. Permata dia tak apalah. Akik Yamen ke gapo dia ke ikutlah. Tetapi cincin ni buat daripada perak. Cincin ni sendiri buat daripada perak. Manakala kalau buat daripada besi, buat daripada temaga, buat daripada kayu, hukum dia makruh. Kalau buat pada emas, haram hukum dia. Bagi lelaki lah. Kalau perempuan boleh buat pakai cincin emas, tak ada masalah. Duna miskol. Syarat cincin itu mestilah kurang daripada berat 1 miskol. Perak yang dibuat cincin itu mesti kurang daripada miskol. Miskol ni dia ada sebut kadar berapa ni? Tak ada sebut sini ni. Berapa berat 1 miskol? Kamu tak ingat dah dulu 1 miskol. Tetapi dia kata standard satu cincin lelaki itu standard dia
Biasanya standard 1 miskol ke bawah dah. Maknanya kalau pakai 1 cincin, hukum dia tak apa lagi sebab biasa standard cincin. Jarang siapa orang buat 3 miskol, 4 miskol, 5 miskol cincin ke apa dia tak tahu. Tu anak koci kereta rebah lagu tu. Ni jadi cincin ni biasa 1 miskol dah. Jangan lebih daripada perak 1 miskol. Kalau lebih hukum dia haram kerana melampau sangat dah tu. Fi khinsir. Sunat pakai pula pada khinsir. Khinsir ni apa dia? Kelingking. Khinsir. Ha ni binsir nama dia. Ni khinsir, ni binsir, ni wusta, ni sababah, ni ibham nama dia. Ha ni khinsir, binsir, wusta, sababah, ibham. Sunat pakai di khinsir. Khinsir. Suka pakai di khinsir. Ni pendapat muktamad dalam mazhab kita dan hadis dia sahih. Hadis dalam pakai Nabi pakai cincin, sebelah kanan ada, sebelah kiri pun ada. Sama-sama sahih. Mazhab Maliki ambil pendapat sebelah kiri. Mazhab Syafi'i ambil sebelah kanan kerana cincin ni benda mulia. Maka kedua-dua ada hadis sahih belaka, tetapi dipilih sebelah kanan kerana benda mulia. Tu khinsir deh. Binsir apa hukum? Macam hamba pakai lah ni. Hamba pakai di binsir. Ada juga hadis. Ada hadis. Nabi kata Nabi pakai cincin sebelah kanan. Dengan tidak menyebut khinsir. Ada hadis Nabi sebut Nabi pakai cincin di khinsir. Sebutlah perkataan anak kelingking. Tapi ada hadis Nabi kata Nabi pakai cincin sebelah kanan. Maka cincin ni tidak dibenarkan ada larangan 3 jari. Tidak boleh pakai di ibham. Tak boleh pakai di sababah, tidak dibenarkan pakai di wusta. 3 jari ni dilarang. Maka masih berbaki lagi 2 putung jari ni. Maka bagi kita nak pakai di binsir boleh, di khinsir pun boleh. Al-yumna pakai sebelah kanan. Sebelah kanan. Nak pakai sebelah kiri pun boleh. Pakai sini boleh. Pakai sini pun boleh. Tak ada masalah apa. Boleh pahala, boleh pahala. Tetapi wal yumna afdal. Sebelah kanan lebih afdal, lebih banyak pahala. Gitu sahaja. Sebelah kiri boleh pakai juga. Boleh pakai. Boleh pahala, boleh pahala. Tetapi sebelah kanan lebih banyak lagi pahala. Wa yukrahu nuzulus saubu anil ka'bain. Dan makruh melabuh ke pakaian lebih daripada buku lali. Makruh hukum dia. Isbal dipanggil. Pakai seluar, pakai kain bagi lelaki. Bagi lelaki makruh lebih daripada buku lali. Bagi perempuan sunat lebih daripada buku lali sehinggalah 1 hasta. Lebih daripada buku lali 1 hasta sehingga seleret kain dia, sunat hukum dia. Jangan lebih daripada 1 hasta bagi perempuan. Manakala bagi lelaki makruh lebih daripada buku lali. Moleknya daripada pertengahan betis sehinggalah kepada buku lali. Pertengahan betis sehinggalah buku lali. Ni contoh tangan lah, hamba tak akad kaki lah. Tengah betis sehinggalah kepada buku lali. Ni sunat. Ni sunat sampai kepada sini. Sini apa? Tak apa. Bawa pada buku lali makruh. Tapi kalau pakai kerana niat khuyala, maka hukum dia haram. Maka sunat bagi lelaki pakai kain sikat sedikit. Supaya apa? Nampak ulama kata ni bulu kaki. Tujuan nampak bulu kaki, nampak ke lelaki kita nak pakai kain sikat, nampak sikit kaki, bulu kaki kita, maka menunjuk ke lelaki Lah ni sekarang hok jatuh pula pakai kain labuh, hok tina pula pakai kain sikat. Terbalik. Wa yahrumu zalika lil khuyala. Maka haram demikian itu, yakni melabuh ke pakaian lebih daripada buku lali untuk menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk ni tak syarat bawah buku lali, atas buku lali pun haram juga. Tetapi kenapa dia sebut kata bawah buku lali? Hak ni ada hadis khas. Nabi kata siapa dia pakai pakaian lebih pada buku lali,
maka pakaian itu sesuai untuk neraka. Jadi ada sebut khas. Wa yukrahu lubsus siyab al-khashinati li ghairi gharadis syar'i. Dan makruh memakai pakaian yang kasar-kasar. Pakaian guning, pakai sapoh atau palo, pakai sting seku atau palo. Benda-benda hok kasar-kasar lah nak menunjukkan zuhud, nak menunjukkan gapo. Dia tidak zuhud tapi saja pakai pakaian hok jenis tak sesuai dengan tubuh, boleh menyakitkan tubuh, pakaian kasar. Li ghairi gharadis syar'i, bukan tujuan agama. Kalau tujuan agama seperti dia tengah bersuluk, seperti guru dia suruh kata dia kena pakai pakaian keras supaya hilang kemewahan dunia, dia nak berlatih tu tak apa. Tetapi kalau saja-saja nak pakai pakaian yang menunjukkan kita ni zuhud, pakai pakaian cari saja, minat dia pakai pakaian cari, apa hukum dia? Makruh hukum dia. Makruh hukum dia. Kerana zuhud itu berada di hati, bukan berada di pakaian. Ada orang style zuhud, sengeling pakai pakaian tepek sini, bertampung sini, bertapung sini. Pakai serbai hok tembus, hok jabu, hok gapo, nak menunjukkan zuhud. Zuhud tak perlu tunjuk kepada orang, tunjuk kepada Allah. Bab salatul aidaini wallahu a'lam. Katanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, sehinggalah perkataan dia al-faslus samin fi kibri, fasa yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Kita sebenarnya tak besar diri kita, tetapi merasa diri tu hebat. Maksud besar diri ni kadang-kadang tuan dia kecil ya, tetapi rasa besar diri. Bukan diri dia makan ibu roti jadi besar, tetapi dia rasa dia tu hebat. Ni besar diri. Dia rasa dia tu mulia. Dia rasa tak layak dengan demo. Hamba ni mulia, demo tu hina. Automatik apabila kita rasa kita mulia, automatik kita hina orang. Kita akan bandingkan dengan siapa-siapa. Awak rasa awak mulia, awak besar, berbanding dengan siapa? Maka kita hamba Allah, makhluk Allah Ta'ala, adalah satu penyakit di dalam hati seseorang kalau dia merasai dia lebih hebat daripada orang lain. Alim setara mana, haibah setara mana, wali setara mana, tapi jangan ada di dalam hati kita merasa lebih hebat daripada orang. Ada orang dia tidak hebat, maka dia rasa dia hebat. Kerana dia rasa dia kurang lah, dia menyebabkan dia nak rasa lebih daripada orang. Kebanyakan kalau orang lebih, dia tidak merasai kelebihan dia. Maka kalau rasa besar diri, rasa diri kita hebat, hati kita ni ada masalah. Kena taubat dengan Allah, bersihkan hati kita. Ni ada orang baru ngaji boleh BA, rasa takabur dah, rasa lebih pandai lebih pada orang. Ambil master, rasa lebih pandai daripada orang. Ambil PhD, rasa lebih pandai daripada orang. Tak layak dah saya nak minta maaf kepada orang lain. Saya salah. Salah ke apa dia saya? Saya tak salah, tak mungkin salah. Maka ni dipanggil besar diri. Kita ahli agama lebih-lebih lagi, jangan ada di dalam hati kita perasaan haibat. Rasa kita ni bisa, rasa kita ni pandai. Biarlah kita rasa, contohnya kita pandai, kita hebat, rasalah itu adalah pemberian daripada Allah. Yang wajib bagi seorang hamba itu bersyukur dengan pemberian itu, bukan nak merasai hebat. Jangan nak rasa orang tu, wah, masyarakat ni semua bodoh belaka. Jangan rasa lagu tu. Kadang-kadang orang yang kita nampak ilmu tidak ada, tetapi hati dia bersih dengan Allah. Berbanding dengan orang yang ada ilmu, kadang-kadang hati rasa takabur dengan hamba Allah Ta'ala. Berarti ilmu dia tidak mendidik hati dia.
Maka antara penyakit hati adalah rasa besar diri. Adapun kibir, yakni membesarkan diri, maka iaitu sebesar-besar penyakit dan maksiat yang di dalam hati. Hak ni lah paling besar sekali. Setan, iblis dihalau daripada syurga. Kerana apa? Kerana ada perasaan penyakit hati besar diri. Ana khairum minhu. Dia kata di hadapan Allah. Iblis kata saya lebih baik daripada Nabi Adam. Bercakap di hadapan Allah. Sedangkan Nabi Adam tu ciptaan Allah. Tiba-tiba dia rasa dia hebat. Iblis ni dia hebat. Tetapi merasai hebat itu salah. Maka dia di hadapan Allah dia kata, ya Allah, aku ni ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Min tin. Aku mu cipta daripada api, manakala Adam dicipta daripada tanah. Cu tengok, api berada di atas, tanah sentiasa di bawah. Sudah. Maka ada hati dia ada masalah, maka dia dihalau daripada syurga Allah. Kerana apa? Maksiat takabur. Ada orang kerana sifat takabur dia, maka dia payah nak dapat petunjuk daripada Allah, hidayah. Kerana apa? Kerana dia rasa dia dah pandai dah. Takabur ni kadang-kadang masyarakat pun ada takabur. Kita mari nak ajar semaya, saya pandai dah, ustaz mengajar gapo masjid. Bapa haji, bapa tak pergi masjid tu. Allah, saya semaya dah, pandai dah, saya tahu dah tauhid. Saya kenal dah, saya gini. Sudah. Orang ni takabur, bukan merendah diri. Yang dicela oleh syarak seperti firman Allah Ta'ala, qila dukhulul abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah segala hai orang kafir akan pintu neraka, padahal keadaan kekal mereka di dalamnya. Pada hari kiamat, apabila dihalau di orang kafir masuk dalam neraka, maka kata, masuk dalam neraka semuanya. Masuklah dalam neraka, kekallah kamu dalam neraka. Sebab apa? Maka neraka itu sejahat-jahat tempat orang yang membesarkan diri. Berarti seorang yang kafir dengan Allah, orang yang begitu sombong dengan Allah sehingga tidak mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan, maka Tuhan kata inilah tempat-tempat yang paling buruk bagi orang-orang yang mutakabbirin, orang yang takabur. Firman Allah Ta'ala kata, alaisa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Tidakkah di dalam neraka Jahannam itu tempat bagi orang yang membesarkan diri mereka? Yakni sesungguhnya di dalam neraka itulah tempat bagi segala orang yang membesarkan diri. Tuhan sebut, tidakkah neraka itu merupakan tempat yang buruk bagi orang yang takabur? Memanglah neraka lah tempat bagi orang yang takabur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam.